Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Cerita menarik Zulhijjah malam ini. Kita nak ringkas sahaja, sekejap sahaja, 10 minit kejap sebelum kita buat benda lain ataupun 10 lagi sebelum tidur. Kita nak sharing hari ini part yang terakhir, apakah cerita menarik Zulhijjah. So kita sekarang ada kat bulan apa? Roik. Zulhijjah. Zulhijjah. Zulhijjah tu bulan apa? Bulan apa bulan Zulhijjah? Tahu tak bulan-bulan Islam ada berapa? Ada apa? Apa dia? Bulan-bulan Islam. 6. Wah. 6 bulan je. Lagi 6 bulan pergi mana? Cuba, boleh tahu tak bulan Islam nama dia apa? Muharram lagi. Cuba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Ramadil Akhir, Cacapan, Ramadan, Suwadukan, Hujjah. Ada Zulhijjah. Ada. So Zulhijjah first kali ke last kali? First. Last tu nanti minggu depan kita nak raya apa? Hari Korban. Raya korban. So raya Zulhijjah ada korban lah. Korban tu dia buat apa? Sembelih kambing. Sembelih kambing. Kambing je. Habis apa lagi Kerbau. Kerbau. Lagi apa sembelih? Lembu. Lembu. Awak pernah tengok dia sembelih apa? Pernah tengok sembelih tak? Pernah? Sembelih apa pernah tengok? Sembelih. Sembelih apa yang pernah tengok? Waktu raya korban tu, sembelih apa yang pernah tengok? Orang sembelih apa? Sembelih lembu pernah tengok? Pernah? Sembelih kambing pernah tengok? Dah? Sembelih kerbau? Belum. Tak pernah? Lepas tu dia tak pernah tengok ke? Pernah. Yang dekat Kuala Kangsar tu, dekat Ulu Kenas tu kan tadi ada. Pernah. Kan? Ha. Kan raya kan? Itu kerbau lah yang besar yang warna apa kulit dia warna hitam tu. Yang besar tu kat masjid kat Ulu Kenas. Kuala Kangsar dulu kita tengok. Tu kerbau lah besar. Besar. Ha. Mesti nak makan. Kalau orang nak korban dia nak sembelih unta, boleh tak? Mana boleh? Kenapa tak boleh? Kalau Arab pun nak pergi nak tengok sembelih, pergilah kat Malaysia. Sembelih orang Arab kena datang Malaysia nak tengok sembelih kat Malaysia tu. Ha. Kenapa? Dia tak boleh sembelih unta. Dia kena sembelih macam kat Malaysia, lembu. Oh, okey. Lain pada tu tak boleh lah. Tak. Okey. Kalau dia nak sembelih kuda, Tak boleh. kuda tak boleh juga. Oh. So boleh lembu, kambing, kerbau. Ha. Kalau orang Arab nak sembelih dia kena datang Malaysia. Ha. Oh, dia tak boleh sembelih unta kat tempat dia. Tak. Tak boleh juga. Sayang. Sayang unta tu. Kenapa sayang unta pula? Kenapa sayang unta? Dia kan nak naik. Dia kan untuk naik. Ha. Oh, unta untuk naik. Oh, pernah ke jumpa unta? Pernah lah dekat Arab. Dekat Arab? Ha. Oh, okey. So, unta guna untuk naik pergi jalan-jalan lah. Ha. Okey. Sian lah. Arab jauh lah dia nak datang sini. Nak sembelih. Jauh lah dia nak datang. Hari cuti lah. Hari cuti? Ha. Okey, hari cuti. Okey lah. Kan. Tu mungkin raya haji ramai Pak Arab kat sini kot. Datang nak tengok sembelih. Lakukan itu yang akan kita lalu pada minggu hadapan nanti, insya-Allah hari raya haji. Baik, cerita menarik Zulhijjah. Hari ini kita melihat apa? Kita nak tengok satu ayat Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah juga ayat ke-200. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah sebagaimana kamu menyebut-jembut, sebagaimana kamu mengingati ayah-ayah kamu, datuk nenek kamu. Bahkan ingatlah Allah lebih lagi daripada ingatan itu. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia dan tidak ada baginya apa-apa lagi bahagian di
di akhirat. Maka ini perkara dalam bulan Zulhijjah ini kita nak ambil pelajaran bersama-sama. Itu Allah sebutkan bila orang dah habis buat haji, kan, nak kena buat apa? Allah kata habis je buat haji, yang kena terus buat adalah terus ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berzikir kepada Allah. Sebab kalau dulu orang Arab dulu, lepas je diorang habis buat haji, diorang akan duduk sembang-sembang lah kan. Dah penat buat haji tu nak buat apa? Duduk sembang-sembang. So, antara cerita yang diorang akan sembangkan adalah tentang kehebatan keturunan masing-masing. Arab kan dia kuat dengan kabilah-kabilah dia kan. So, dia akan ceritalah, aku ni daripada kabilah ni, ayah aku dulu begini, ayah aku dulu dia hebat main senjata, ayah aku dulu dia businessman, so, cerita tentang ayah masing-masing, cerita tentang atuk keturunan masing-masing. Maka Allah kata boleh untuk melakukan yang demikian. Sebab bila kita pergi buat haji, memang kita akan jumpa ramai sangat orang, kan. So, bila jumpa ramai orang tu, saling kenalan, bertukar cerita dan sebagainya. Akan tapi Allah berikan satu perumpamaan yang sangat cantik. Sebab kadang-kala bila Allah sebut tentang satu perkara, kita tak boleh nak nampak ataupun tak berapa nak faham. Jadi Allah bantu dengan bagi perumpamaan. Maka dalam ayat ini Allah bagi perumpamaan. Apa dia? Allah kata, sebagaimana kita duk ingat dekat mak ayah kita, atuk kita. Kita kan, kalau kita travel, kan, antara orang yang paling kita ingat adalah family kita. Dalam family, mak ayah kita lah yang paling kita ingat. Kalau kita dalam masalah, kan, kita duk ingat mak ayah kita, minta tolong mak ayah kita, doakan. Kenapa? Kerana mak ayah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita, kan. Walau macam mana pun, kan, kita akan tetap balik kepada mak ayah tu. Maka Allah nak kata, Allah nak bagi perumpamaan sebagaimana kita memerlukan mak ayah kita dalam kehidupan. Begitulah Allah nak bagi tahu kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mak ayah dijaga kita, dia bagi makan. Mak kalau hari tu dia mogok kan. Mak hari tu kalau dia mogok, kita balik sekolah baju kotor. Mak kita pun mogok. Hari ni mak tak nak masak. Habis malam tu kita memang tak makan malam lah. Kan? Malam tu memang tak ada makan lah malam tu. Sebab mak mogok. Kan? So kalau mak tak masak, kita tak makan. Kalau waktu kita kecil-kecil dulu, kalaulah waktu kita bayi tu, waktu kita umur baru berapa bulan, berapa tahun, kalau mak ayah tak bagi kita makan, kita memang tak makan. Kalau mak ayah tak mandikan kita, kan, daripada kita lahir sampai umur 2 tahun tak mandikan kita, memang tak mandilah kita 2 tahun tu. Tapi mak ayah jaga kita. Maka begitu Allah Azza wa Jalla telah lakukan kepada kita. Kalau Allah tak bagi rezeki kepada kita, siapa yang lagi nak bagi rezeki? Tak ada. Kalau Allah tak bagi kepada kita kesenangan, kelapangan, ketenangan hati, siapa lagi nak bagi kepada kita? Tak ada siapa yang boleh bagi kepada kita kesemua itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah ingatkan, ketika mana kita melihat mak ayah kita, ia sepatutnya membawa ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab seperti mana kita perlukan mak ayah kita, begitu juga kita memerlukan Allah. Kita perlukan Tuhan. So Allah nak bagi perumpamaan itu supaya mudah untuk kita nak nampak kaitan perkara tersebut. Kerana Allah, dia inginkan kita bergantung harap kepada dia. Allah nak kita duk merayu-rayu, minta selalu dekat dia. Datang mengadu, datang bersembang. Macam kita buat kat mak ayah lah kan. Jumpa mak ayah, ada masalah kang, jumpa mak ayah mengadu. Ada apa-apa jadi balik, share, sembang dengan mak ayah. Maka itu yang Allah nak kita lakukan dengan dia. Cari dia dulu. Apa-apa, cari Allah dulu. Apa-apa, cari Allah dulu. Maka sebab itu Allah beri perumpamaan pada ayat yang ke-200 dalam surah Al-Baqarah ini. Dan juga, apa yang Allah inginkan ialah kita selalu menyebut-nyebut nama dia. Dan di antara makna menyebut-nyebut itu adalah dengan kita selalu menyebut-nyebut apa yang Allah dah berikan pada kita. Kita sekarang ni, kan, banding kita yang dulu, macam-macam dah yang kita dah dapat, kan. So Allah selalu suruh kita selalulah sebut-sebut apa yang Allah dah bagi dekat kita tu. Allah suruh kita kenang balik nikmat yang Allah dah berikan. Allah suruh kita kenang balik nikmat yang Allah dah
dah berikan. Kenapa? Kerana bila kita kenang nikmat itu, kita akan lebih mudah untuk berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan lebih mudah untuk nak terima situasi sekarang yang sedang kita hadapi. Maka pada waktu selesai buat haji, apa yang Allah sebutkan, Allah suruh kita banyak ingat kepada dia, macam mana kita ingat kepada ahli keluarga kita. Dan Allah suruh kita kenang balik pelbagai nikmat yang Allah telah berikan. Mudah-mudahan kita lebih bertambah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di penghujung ayat yang ke-200 ini Allah sebutkan ada orang-orang yang dia berdoa kepada Allah, cuma doanya itu tidak berapa tepat. Bagaimana dia berdoa? Dia minta, ya Allah, berikanlah aku dunia. Tapi pernah tak kita dengar orang doa minta dunia? Kan? Ya Allah, bagilah aku dunia, bagilah aku dunia. Tak pernah lagi dengar orang minta kan begitu. Akan tetapi apa yang selalu kita minta, ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, bagilah aku duit banyak. Ya Allah, bagilah aku naik pangkat. Ya Allah, bagilah aku jawatan tinggi. Ya Allah, bagilah aku handsome. Bagi aku cantik kan. Kita minta semua itu, dan semua itu dirangkumkan oleh Allah SWT dalam perkataan apa? Fid dunya. Sebab kita minta itu semuanya berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Maka Allah nak peringatkan, jangan menjadi satu kumpulan yang dia minta semuanya tentang kehidupan dunia dia. Rabbana atina fid dunya. Dan apa yang dia terlupa? Dia terlupa nak tambah satu perkataan kat belakang tu. Perkataan apa? Hasanah. Kebaikan. Maka bila kita nak minta, kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia. So, kita bukan saja minta dunia, tapi kita minta kebaikan. Kenapa? Kan? Hasanah itu adalah perkataan yang kita kembalikan semua ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembalikan semua keputusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Fir'aun dulu dia suka dan dia minta agar dia menjadi orang yang berkuasa. Allah bagi tak dia berkuasa? Bagi. Tapi apa jadi pada Fir'aun? Akhirnya yang kekuasaan itu, dia sampai ke tahap mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Akhirnya ditenggelam dalam lautan. Begitu juga yang diminta oleh Qarun, diberikan ilmu, diberikan harta. Dapat tak? Dapat. Tapi akhirnya apa jadi kepada Qarun? Akhirnya ditenggelamkan oleh bumi. So, adakah kita nak jadi begitu? Kadang kita minta, ya Allah, bagilah aku kaya. Dengan harapan bila aku kaya, aku akan bagi duit ke mak ayah aku akan tolong adik-beradik aku akan tolong orang yang susah. Tapi kita tak tahu bila Allah bagi tu rupa-rupanya, kan, kita jadi lupa diri. Kita adik-beradik susah pun kita tak nak tolong, kan. Kita rasa macam, ingat aku senang-senang je nak duit ni. Aku kerja tau. Engkau usahalah, kerjalah lebih sikit. Buatlah kerja part time. Ataupun kalau ada orang minta, kita macam tahu minta, senang je nak minta kan. Tak tahu macam mana aku nak dapat ni, sikit punya susah. Akhirnya berubah. Maka Allah beri tak dunia? Allah beri. Tapi apa yang tak dapat? Hasanah itu yang tak dapat. So itu dalam berdoa ada seninya. Dalam berdoa ada caranya. Jangan tersalah minta. Jangan tersalah dalam berdoa. Kenapa? Kerana kesannya itu besar pada diri seseorang, seperti mana yang telah terjadi kepada Qarun. Dia tersalah doa. Dia minta kehidupan dunia, minta kaya, minta ilmu, Allah bagi. Tapi akhirnya keilmu dan kekayaannya itu makan diri. Akhirnya dia tak dapat pun nak menikmati kekayaan yang diminta itu, habis ditelan oleh bumi. Berbeza dengan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman minta tak kaya? Minta. Nabi Sulaiman doa minta untuk kaya. Nabi Sulaiman minta, ya Allah, kurniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak ada orang yang lebih kaya lagi daripada aku selepas itu. Tapi adakah Nabi Sulaiman ditelan oleh bumi? Tak. Kenapa? Kerana dia letakkan hasanah. Maksud dia, apa yang dia minta itu, di hujung tu dia letakkan. Dia sebutkan, ya Allah, kalaulah semua yang aku minta ni baik, maka pemudahkanlah. Tapi kalau yang aku minta ini tak baik untuk agama aku, untuk diri aku, maka jauhkanlah ya Allah, dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang
lebih baik. Maka minta dunia boleh, tapi jangan lupa letak kat belakang tu perkataan hasanah. Kenapa? Sebab waktu-waktu kita buat haji ni adalah waktu yang kita banyak berdoa. Kan orang kalau pergi buat umrah tu, pergi Mekah tu, senarai doa tu panjang. Ataupun dia dah ada doa yang dia nak minta kau-kau punya kan. So boleh berdoa tapi jangan tersalah dalam berdoa. Kerana doa ada seninya, ada cara memintanya. Jangan sampai kita tersilap minta kerana kesannya nanti itu adalah membawa padah. Itu yang Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Maka bulan Zulhijjah ini kita nak banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah suka siapa yang banyak minta pada dia. Siapa yang lagi banyak minta, Allah lagi suka. Lagi banyak minta, lagi Allah suka. Bahkan Nabi sebutkan siapa yang dia tak meminta kepada Allah, malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang dia tak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Allah marah dia sebab dia tak minta. Allah lagi suka kita minta. Siapa yang dia lagi banyak diminta, lagi tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang lagi banyak berharap kepada Allah, lagi Allah akan angkat darjat dia. Allah akan lagi sayang dia. Maka pada bulan ini Allah ingatkan kepada kita agar berdoa kepada Allah, tetapi jangan tersalah doa. Jangan tersalah doa. Mintalah pada apa pun yang kita minta, mintalah. Apa nak minta pun mintalah. Nak umur panjang, nak sampai umur 100 tu kekal muda kan. Macam hari ini mintalah apa yang nak minta pun, tapi kat belakang tu masukkan perkataan hasanah. Minta agar apa yang Allah berikan itu membawa kebaikan kepada kita di dunia dan manfaatnya itu panjang hingga ke akhirat. Maka sekali lagi ingat, doa mintalah apa saja, tapi doa ada seninya, jangan tersalah doa. Itu cerita menarik Zulhijjah kita part yang kelima. Kita beberapa hari lagi akan menyambut hari raya. Bermakna kita ada baki beberapa hari lagi peluang yang Allah nak gandakan apa sahaja yang kita buat, daripada besar sampailah ke kecil-kecil. Perkara baik kita tolong orang kan, bukakan pintu orang ke, kita senyum dekat orang ke, jumpa kawan dengan muka yang ceria, itu semua adalah bentuk amal soleh yang Allah akan gandakan. Sikit kita buat, Allah akan berikan banyak. Hanya baki lagi beberapa hari sahaja. Maka kita nak merebut peluang yang investment, kita keluarkan modalnya sedikit tetapi mendapat pulangan yang besar. Itu saja saya nak kongsikan pada malam ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.